Hai semua, nama saya Cikgu Shirley dan dalam video ini, Cikgu akan membincangkan kertas peperiksaan SPM 2021 bagi kertas 2, soalan 9, rumusan. Jom kita mulakan. Mari kita lihat soalan yang diberikan. Baca dan teliti setiap bahan, jadi di sini diberi 3 bahan yang diberikan, kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Jadi pastikan rumusan kamu tidak lebih daripada 120 patah perkataan. Kerana kalau lebih, pemeriksa tidak akan tandakan dan kamu akan kehilangan markah untuk kesimpulan. Ya. Okey, jadi anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Kerana kalau kamu salin terus daripada petikan, kamu akan dapat kosong markah untuk markah bahasa. Ya, markah bahasa ialah 10 markah. Okey, jadi sekarang mari kita baca bahan 1. Mari kita baca bahan 1 peringkat 1. Okay, rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa. So Malaysians consist of many different races dan bahasa yang sangat rencam and with a mixture of different languages berbanding dengan negara lain compared to other countries. Namun demikian, however, Perlembagaan Negara kita, our country constitution, telah menggariskan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, stated that bahasa Melayu is our national language. Walau bagaimanapun, however, masih terdapat segelintir rakyat Malaysia, means there are still some Malaysians yang malu untuk bertutur dalam bahasa Melayu. So they are very shy to speak in Malay kerana mereka beranggapan bahawa because they think that penggunaan bahasa Melayu, so the usage of Malay, bahasa Melayu, akan menjejaskan status sosial mereka, will affect their social status. Mari kita baca peringkat kedua. Dalam usaha memartabatkan penggunaan bahasa kebangsaan ini, in the efforts to dignify the usage of our national language, pelbagai pihak, so many different parties, perlu mengadakan aktiviti bahasa Melayu yang menarik. They should have bahasa Melayu activities which are interesting, seperti pertandingan pementasan teater, theater competition, the stage theater competition, mendeklamasikan sajak, means a poetry competition, dan pertandingan nyanyian and singing competition. Namun, however, masih terdapat ahli masyarakat yang tidak fasih bertutur dalam bahasa Melayu. Okay, however, there are still some people who are not fluent in bahasa Melayu. Oleh sebab itu, therefore, bahasa rasmi negara kita dipandang sepi. So, our national language has been, our official language, okay, has been neglected. Yeah? Dalam hal ini, in this matter, pihak kerajaan, the government, khususnya, especially Dewan Bahasa dan Pustaka, telah menubuhkan, they have this unit khas pelaksanaan bahasa, ya, bagi memastikan to ensure penggunaan bahasa Melayu yang betul dan santun dalam kalangan masyarakat. So to ensure the usage of bahasa Melayu is correct and in good manners, okay, in good manners among the people of Malaysia. Mari kita baca peringkat ketiga. Lambakan penggunaan bahasa slang, means a lot of usage of slangs mixed into our bahasa, dan bahasa yang tidak gramatis, means there's a lot of grammatical error dalam laman media sosial, in social media, turut menjadi cabaran, means has also become a challenge untuk memartabatkan bahasa kebangsaan kita, to dignify our national language. Andai bukan kita sebagai rakyat Malaysia yang mahu memartabatkan bahasa kebangsaan, if we as a Malaysian do not try to dignify our national language, siapakah lagi yang akan berbuat demikian? Who else are going to do it? Okay, usaha memperkasakan bahasa kebangsaan tidak dapat dilaksanakan tanpa sokongan daripada semua pihak. So the efforts to dignify our national language will not be carried out without the support from all parties. Sehubungan dengan itu, kerajaan, government, perlu melaksanakan pelbagai bentuk kempen kesedaran. So the government has to carry out all kinds of awareness campaign yang mengajak rakyat to urge the people menggunakan bahasa Melayu dengan betul, to use the correct bahasa Melayu. Kempen ini mestilah melibatkan semua agensi kerajaan dan swasta. So this campaign must include all the government and also the private agencies. Selain kempen, besides kempen, penulisan bahan bacaan pilihan remaja, means the
the books written for teenagers. Okay, they are chosen by teenagers. Seperti novel, such as novel dan komik, and also komik turut berkesan sebagai, means if the teenagers read the novel and comic, okay, which also have good grammar, means consists of hukum tata bahasa yang betul, turut berkesan means it's effective. Okay, sebagai wahana yang ampuh, means a good tool dalam usaha mendaulatkan bahasa Melayu, okay, to dignify our bahasa Melayu. Para penulis, the authors hendaklah menghasilkan karya yang menjurus ke arah penggunaan bahasa kebangsaan yang gramatis. Means the author have to come up with the karya, the creation, okay, yang menjurus ke arah penggunaan bahasa kebangsaan yang gramatis. Means they follow the correct grammatical, means hukum tata bahasa yang betul. Tuntasnya, in conclusion, penggemblengan tenaga semua pihak, means the cooperation from all parties, penting, important, untuk memastikan, to ensure, bahasa Melayu terus diperkasakan kerana bahasa jiwa bangsa. Jadi, dalam bahan 1 terdapat 2 fokus. Okay, fokus 1 ialah usaha-usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu. Yang ni kita hanya perlu pilih 4 isi sahaja. Okay, cikgu dah highlight isi-isi yang dapat kita cari daripada bahan 1 ya. Okay, yang pertama ialah pelbagai pihak perlu mengadakan aktiviti bahasa Melayu. Okay, cukup ya, tak perlu huraian ya. Kemudian yang kedua, Dewan Bahasa dan Pustaka telah menubuhkan unit khas pelaksanaan bahasa. Ini ialah isi kedua. Okay, kemudian isi ketiga, kerajaan perlu melaksanakan pelbagai bentuk kempen kesedaran. Dan kemudian isi yang keempat ialah para penulis hendaklah menghasilkan karya yang menjurus ke arah penggunaan bahasa kebangsaan yang gramatis. Okay, sekarang kita cari apakah fokus 2 yang terdapat dalam bahan 1 ya. Fokus 2 dalam bahan 1 ialah punca-punca bahasa Melayu tidak digunakan dengan betul. Yang ni kita pilih 1 sahaja ya. Okey, jadi di sini cikgu dapat cari 3 tapi kita pilih 1. Okey, jadi kita boleh pilih terdapat segelintir rakyat Malaysia yang malu untuk bertutur dalam bahasa Melayu. Ini merupakan punca. Okey, kita juga boleh tulis terdapat ahli masyarakat yang tidak fasih bertutur dalam bahasa Melayu. Okey, ataupun yang ketiga, lambakan penggunaan bahasa slenga dan bahasa yang tidak gramatis dalam laman media sosial. Okey, jadi di sini untuk bahan 1, fokus 2 dalam bahan 1, kita pilih 1 sahaja. Mari kita lihat bahan 2 yang diberi dalam soalan. Jadi ini adalah daripada Munshi ya. Okey, masalahnya sekarang terdapat banyak kesalahan bahasa pada papan iklan. Betul tu, sewajarnya pihak berkuasa tempatan menguatkuasakan penggunaan bahasa Melayu yang betul pada papan iklan. Mari kita lihat isi yang cikgu dah sediakan. Bahan 2 adalah tentang usaha-usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu. Yang ni kita tulis 1 isi sahaja ya. Isi ialah pihak berkuasa tempatan menguatkuasakan penggunaan bahasa Melayu yang betul pada papan iklan. Mari kita lihat bahan 3. Jadi bahan 3 adalah tentang fokus pertama, fokus 1, iaitu usaha-usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu. Yang ni kita hanya perlu tulis 2 isi sahaja ya. Okey, jadi pantun diberikan. Jadi setiap rangkap ada 4 baris. Baris pertama dan kedua ialah pembayang, biasanya tidak membawa apa-apa maksud. Okey, baris ketiga dan keempat ialah maksud. Jadi biasanya kalau pantun diberikan, kita hanya perlu baca baris ketiga dan keempat sahaja ya. Okey, bulan bahasa kebangsaan dilancar, moga kedaulatan tinggi dijulang ya. Kemudian rangkap kedua, okey, baris ketiga dan keempat, moga bahasa kembali mekar, jadi sebutan segenap rantau. Okey, kemudian rangkap ketiga, baris ketiga dan keempat, jasa bakti sepanjang zaman, tokoh bahasa dikenang, dihargai. Okey, jadi 2 isi yang cikgu dah tulis di sini ialah pertama, melancarkan bulan bahasa kebangsaan. Okey, sini bulan bahasa kebangsaan dilancar ya. Okey, kemudian yang kedua ialah menghargai jasa tokoh bahasa. Jadi di sini tokoh bahasa dikenang, dihargai ya, menghargai jasa tokoh bahasa. Kita hanya perlu tulis 2 isi sahaja. Mari kita lihat rangka rumusan yang cikgu dah sediakan. Jadi rumusan anda mestilah terdiri daripada 4 barengan iaitu pendahuluan,
fokus pertama, fokus kedua dan juga penutup. Okey, mari kita lihat pendahuluan. Jadi pendahuluan di sini ialah 2 markah. Jadi mesti mula dengan rumusan membincangkan F1 dan F2. Jadi F1 ialah usaha-usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu dan punca-punca bahasa Melayu tidak digunakan dengan betul. Okey, mari kita lihat isi-isi. Jadi isi-isi ialah 16 markah ya. Di sini ada 8 isi. Okey, 4 isi daripada bahan 1, 1 isi daripada bahan 2 dan 2 isi daripada bahan 3 ya. 4, 5, 6, 7 dan satu lagi fokus 2. Okey, bahan 1 ada 1 isi ya untuk fokus 2. Jadi jumlah di sini ada 8 isi ya. Setiap isi 2 markah. Jadi jumlah markah untuk isi ialah 16 markah. Okey, kemudian kita lihat penutup ya. Penutup 2 markah ya. Jadi kita boleh guna teknik cadangan tema kesannya CTK. Okey, jadi kita mula dengan kesimpulannya. Kita hendaklah memartabatkan bahasa Melayu agar kedudukannya terus terpelihara ya. Okey. Jadi cadangan ialah kita hendaklah memartabatkan. Jadi tema memartabatkan bahasa Melayu dan juga kesan ialah agar kedudukannya terus terpelihara ya. Okey, jadi di sini 2 markah. Okey, markah bahasa ialah 10 markah. Jadi tadi markah isi ialah 20 markah campur dengan markah bahasa iaitu 10 markah. Jadi jumlah markah ialah 30 markah. Mari kita lihat jawapan lengkap yang cikgu dah sediakan. Okey, pendahuluan 2 markah, isi 16 markah, penutup 2 markah dan markah bahasa 10 markah. Jadi jumlah markah bagi rumusan ialah 30 markah. Okey, pastikan rumusan anda ditulis dalam 4 perenggannya. Okey, untuk perenggan pendahuluan, anda perlu tulis mula dengan rumusan membincangkan F1 dan F2. Okey, F1 ialah usaha-usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu. Okey, kemudian F2 ialah punca-punca bahasa Melayu tidak digunakan dengan betul. Okey, kemudian perenggan kedua adalah tentang F1. Okey, antara usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu ialah pelbagai pihak perlu mengadakan aktiviti bahasa Melayu. Okay, selain itu, kita guna penanda wacana ya. Dewan Bahasa dan Pustaka telah menubuhkan unit khas pelaksanaan. Seterusnya, pihak kerajaan patut melaksanakan pelbagai bentuk kempen kesedaran. Tambahan pula, para penulis hendaklah menghasilkan karya yang menjurus ke arah penggunaan bahasa kebangsaan yang gramatis. Di samping itu, pihak berkuasa tempatan sewajarnya menguatkuasakan penggunaan bahasa Melayu yang betul pada papan iklan. Bukan itu saja, pihak kerajaan boleh melancarkan bulan bahasa kebangsaan. Akhir sekali, semua rakyat perlu menghargai jasa tokoh bahasa. Okay, untuk perenggan ketiga adalah tentang fokus 2. Okay, punca bahasa Melayu tidak digunakan dengan betul ialah terdapat segelintir rakyat Malaysia yang malu untuk bertutur dalam bahasa Melayu. Okay, bagi penutup ya, okay, kita mula dengan kesimpulannya. Kita hendaklah memartabatkan bahasa Melayu agar kedudukannya terus terpelihara. Dan jumlah perkataan ialah 120 patah perkataan. Jadi, apakah tip untuk mendapat markah penuh bagi bahagian rumusan? Pertama, anda perlu pastikan rumusan kamu terdiri daripada 4 perenggan iaitu pendahuluan, isi fokus 1, isi fokus 2 dan juga penutup. Okay, kedua, kira bilangan patah perkataan dalam rumusan anda. Pastikan tidak melebihi 120 patah perkataan kerana isi selebihnya tidak akan disemak. Okay, ketiga ialah semak semula tata bahasa kamu dan juga ejaan yang ada dalam rumusan kamu. Kalau ada kesalahan ejaan, hal ini akan menjejaskan markah bahasa anda iaitu 10 markah. Okay, keempat ialah jangan salin terus daripada petikan. Kalau anda salin terus daripada petikan, kamu akan dapat kosong markah untuk markah bahasa. Okay, setakat di sini sajalah video untuk kali ini. Cikgu mendoakan agar semua calon SPM akan mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan yang akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye!